اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمن بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik. Pertamanya saya mohon maaf tadi saya lewat. Baik. Alhamdulillah. Minggu lepas kita dah berbincang sedikit tentang bahasa Arab. Tentang kenapa kita kena belajar bahasa Arab. Tentang apa kepentingan bahasa Arab. Dan mudah-mudahan hari ini kita masuk dengan kita dah ada niat dan tujuan kita kenapa nak kena masuk kelas bahasa Arab atau kenapa nak kena masuk lagi kelas bahasa Arab. Kan? Dah masuk sebelum ni, kenapa nak kena masuk lagi? Dah ada terjemahan je tak cukup ke? Kenapa nak kena tambah lagi kan? Nak kena faham pula dan sebagainya. Baik. Boleh saya nak minta share screen? Oh, Alhamdulillah. Okay. Baik, seperti mana kita telah ketahui Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan antara kelebihan bahasa Arab ialah apa dia? Apa antara kelebihan bahasa Arab? Kita telah sebutkan pada minggu lepas. Oh, lupa, semua mute. Baik, banyak kelebihan bahasa Arab dan mudah-mudahan insya-Allah lepas kita belajar ni kita dapatlah melihat kenapa Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Baik, bahasa Arab secara asasnya ia satu bahasa yang mempunyai perkataan yang tersangat banyak berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Kalau ni kita boleh Google lah. Kalau kita lihat, kalau kita Google tu perkataan-perkataan bahasa dalam bahasa, kita akan dapati dalam bahasa Inggeris contohnya dia ada lebih kurang 600,000 perkataan bahasa Inggeris. Bahasa Rusia ada lebih kurang 130,000 perkataan. Bahasa French contohnya ada 150,000 perkataan. Dan bahasa Arab dia mempunyai lebih kurang 12.3 juta perkataan. Allah. Jadi 12.3 juta perkataan. Jadi sangat-sangat banyak. Itu jika dilihat dari sudut perkataan. Kan dah melampau-lampau dah dia punya banyak tu untuk menyampaikan maksud tu. Kan kadang macam kita lah. Kita bahasa Melayu, kita boleh bezakan bahasa kita dengan bahasa Indonesia, mungkin dengan bahasa Melayu Brunei, mungkin dengan bahasa Melayu Singapura ke kan. Kita boleh nampak perbezaan tu, kan? Ada certain perkataan yang kita nak sampaikan tu maknanya lebih tepat kalau guna bahasa selain daripada bahasa Malaysia mungkin. Guna bahasa Indonesia mungkin ada waktu yang kita nak sampaikan makna tu lebih dekat lah dengan makna tersebut berbanding dengan bahasa kita. Maka sebab itu Allah pilih bahasa Arab kerana perkataannya saja dia banyak. Dia boleh menyampaikan sesuatu maksud itu dengan tepat. Dengan tepat. Jadi sebab itu Allah memilih bahasa Arab. Baik. Kita ambil lah bahasa Arab ni ada 12.3 juta perkataan. Baik. Jadi berapa dalam Quran, kita nak pendek sebab kita nak fokus dalam Quran kan. Di dalam Quran ada berapa banyak perkataan? 6,000. Kalau ayat mungkin kita semua tahu ada berapa ayat? Boleh mute kan?
Saya suruh orang mute Ustaz, jadi siapa tak payah bunyi. Hanya nampak kadang mulut menjawab tapi mute tu. Yang mute tu. 6,000 lebih Ustaz. Berapa? 6,000 lebih. 6,000 lebih. Kalau ayat ada 6,000 lebih kan. Berbeza-beza pendapat. Ada kata 6,236, ada kata 6,400, 6,500, 6,600, berbeza. Tapi lebih kurang 6,000 lebih ayat. Perkataan ada berapa lebih kurang? Perkataan dalam Al-Quran lebih kurang ada? 6. Perkataan. 12. Perkataan. Lebih kurang agak-agak ada berapa? Hari tu ada orang bagi statistik tak simpan pula. Ustaz. Saya baru Google Ustaz. Ya, berapa? 77,000 lebih. 77,000 lebih. Hari ini Alhamdulillah setelah kita khatam beberapa kali dapat maklumat baru. Dalam Quran ada lebih kurang 77,430 perkataan. 77,430 perkataan. Lebih kurang. Banyak kan? Maknanya orang yang dah khatam tu dia dah baca lebih kurang 77,430 perkataan. Itu bukan tak termasuk huruf lah perkataan. Dan adakah kita nak faham Quran ni kita kena tahu setiap makna perkataan 77,000 tu kita kena tahu semua? Perlu. Tak perlu. Kenapa tidak perlu? Tak boleh. Kerana berulang-ulang ya. Ulang-ulang. Ulang-ulang ya. Ia adalah berulang-ulang. Jadi perkataan yang tak berulang-ulang tu lebih kurang berapa? Lebih kurang berapa perkataan yang tak berulang? Saya kena Google balik. Ada Ustaz. Ada, okey Haji Ustaz ada. 18,900 lebih. 18,900 lebih. 994. Ada kata 1,600 lebih, ada kata 1,700 lebih, ada kata 1,800 lebih. Kita ambil tengah-tengah lah 1,700. So perkataan yang tidak berulang ada lebih kurang 1,700 perkataan sahaja. Tak banyak kan? Sahaja, tak banyak. Sebab kalau nak dibandingkan dengan satu Quran tu ada 77,000, so 1,700 tu berapa sangat kan? Tak sampai pun 10%. Kan lebih kurang berapa tu? Lebih kurang 2% lebih je. So 1,700 rasanya kita boleh hafal tak? InsyaAllah. InsyaAllah boleh Boleh kot. Boleh, kita bersedia untuk hafal 1,700 perkataan Al-Quran. Boleh InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Ustaz, ini root word Ustaz ni. Akar dia. Ya, root word dia. Okey. Root word dia. Lebih kurang 1,700. InsyaAllah kita niatkan sama-sama kita nak hafal semua ni. Bukan sebab apa kita nak hafal 1,700 ni. Nak kena jelas kita punya matlamat tu. Sebab apa saya nak kena hafal 1,700 perkataan ni? Sebab nak faham Al-Quran. Al-Quran lebih jelas lagi. Sebab kita nak faham bila kita baca Quran tu. Kita tak nak hafal sebab kita nak bersembang kan? Sebab kalau kita nak belajar untuk kita nak bersembang ni tak cukup masa. Banyak sangat perkataan dalam Arab tu 12 juta lebih. Banyak sangat perkataan nak kena hafal. Tak cukup masa kita nak hafal untuk bersembang. Jadi sebabkan kita bersembang dengan Allah lebih banyak daripada kita bersembang dengan orang Arab, jadi kita tukar kita punya matlamat. Sekarang ni kita nak hafal 1,700 perkataan root word untuk kita boleh nak faham bila kita baca Al-Quran. 1,700 tak banyak. Kalau kita hafal satu hari satu perkataan, berapa masa ambil tahun? Berapa tahun ambil masa? 5 tahun lebih lah. Hampir 5 tahun. 5 tahun lama ke tak lama? Kejap je. Tak lama. Datang masuk je pilihan raya, mula hafal pada hari tu. Kita habis je. Next punya pilihan raya kita dah habis hafal dah. 1,700. Orang muda boleh Ustaz. Orang dah apa ni warga emas. Boleh. Itu kalau kita ikut pilihan raya. Kalau tiba-tiba ada darurat, lagilah kita habis dulu sebelum election yang seterusnya. Akan ada. InsyaAllah boleh. Usia InsyaAllah. tidak
insya-Allah bukan penghalang sebab Allah dah janjikan dalam Quran, Allah dah kata apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini, kami telah memudahkan Al-Quran. Allah kata kami telah memudahkan untuk dari segi semua sudut. Nak belajar baca, nak belajar faham, nak cuba faham perkataan, nak cuba hafal perkataan. Segala yang semua Allah dah yassarna, dah permudahkan. Dia ada beza dengan satu lagi perkataan Allahumma salli ala Muhammad, sahlun. Sahlun kan dalam bahasa Arab, sahlun mudah juga. Yasrun mudah juga. Apa beza dia? Sahlun dia mudah untuk setengah orang. Kan? Mungkin macam saya yang jenis makan banyak, nak makan nasi lemak 2 bungkus tu mudah. Kan? Tapi jenis orang yang makan tak banyak, nak makan nasi lemak sebungkus pun kadang tak habis. Orang yang muda, jenis nak drive, terus pergi Kelantan 6 jam straight boleh. Tapi kadang orang dah berumur sikit, nak drive sejam, nak kena berhenti sejam lagi, nak kena berhenti sebab dah tak larat. Sebab itu sahlun, dia mudah tapi untuk setengah orang, bukan untuk semua orang. Tapi Allah gunakan perkataan yusrun. Yusrun maksud dia mudah dari segala sudut, dari setiap segi. Mudah. Sebab itu Allah guna yusrun, mudah. Walaqad yassarna. Kan fa inna ma'al usri yusra. Allah mudahkan dari segenap sudut. Maka insya-Allah untuk kita hafal semua perkataan pun kita niatkan untuk kita nak faham Al-Quran. Maka setiap masa yang kita nanti peruntukkan insya-Allah untuk kita hafal setiap root word itu, Allah akan berikan pahala insya-Allah. Baik. InsyaAllah. 1700 perkataan dalam Al-Quran. Semua itu, bukan 1700 je. 12.3 juta perkataan dalam Quran itu, semua tu, ia bermula dengan apa? Ia bermula dengan, kalau boleh saya nak minta share screen sekarang. Baik. Nanti saya nak sertakan nanti notanya insya-Allah. Baik. Kita lihat pada asas dulu. Dalam bahasa, secara umumnya. Pertamanya kita akan ada apa? Huruf. Ini cuma perlu tengok saja. Tak perlu nak hafal dan sebagainya. Setiap bahasa pertama sekali dia ada huruf. Huruf apa maksud dia? Maksud huruf lambang bertulis yang digunakan untuk menyatakan bunyi dalam sesuatu bahasa. Dulu sebelum adanya huruf, orang dulu berkomunikasi dengan lambang, dengan simbol. Kemudian adanya huruf. Maka huruf ni adalah lambang bertulis digunakan untuk menyatakan bunyi dalam satu bahasa. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, huruf ini disebut sebagai apa? Huruf dalam bahasa Arab disebut sebagai Harf. 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 Kata tak pernah belajar bahasa Arab tapi dah tahu dah harf dalam bahasa Arab. Kan sebenarnya kita berapa banyak bahasa Arab dalam kehidupan kita yang kita dah pakai kan? Banyak sangat. Perkataan apa? Riwayat. Kan? Tak maksudi, Maksud. Apa lagi? Kisah. Banyak. Itu kalau tolak dengan 1700 tinggal berapa je? Tak banyak lah. Dah kurang lah lagi. Baik, dalam bahasa Arab disebut sebagai harf. Baik, apa huruf tu dalam bahasa Melayu contohnya apa? A, B, C, D. Huruf. Dalam bahasa Arab alif, ba, ta, sa, jim. Itu sebagai harf. Huruf. Baik, kemudian datang selepas itu adalah perkataan. Apa dia perkataan? Perkataan ialah susunan beberapa huruf yang mempunyai makna. Daripada huruf tadi, dia susun beberapa huruf tu sampailah jadi akhirnya akan disebut sebagai satu perkataan. Beberapa huruf yang disusun yang memberi makna. Dalam bahasa Arab, perkataan ini disebut sebagai kalimah. Sebagai kalimah. Macam yang selalu kita sebut, apa dia? Bukanlah selalu kita sebut, tapi pernahlah kita sebut. Kalimah apa? Dan. Kalimah? Assalamualaikum. Kalimah cinta.
Kalimah cinta. Dululah kan. Ya. Baik. Dalam bahasa Melayu, beberapa huruf dia ada apa? Susunan beberapa huruf yang mempunyai makna. S satu huruf, A satu huruf, Y, A. Dia campur semua ni disusun, jadilah dia satu perkataan yang disebut sebagai Saya. saya. Saya tu faham tak maksud dia? Kita faham. Susunan berapa huruf yang mempunyai makna. Dia ada makna. Bukannya dia satu susunan huruf B, K, L, M. Dia susunan huruf juga. Tapi dia tidak difahami. Dia tidak mempunyai makna. Maka itu tidak termasuk dalam perkataan. Dalam bahasa Arab, contoh perkataan ataupun kalimah ini ialah ana. Ana ni maksudnya apa? Saya. Oh, saya. Masya-Allah. Biasa. Kira semua kita sebenarnya dah terror dah, yang basic sangat ni. Baik. Itu perkataan. Kemudian selepas perkataan datangnya lagi apa? Ayat. Apa maksud ayat? Ayat ialah susunan beberapa perkataan yang mempunyai makna. Tadi daripada huruf itu disusun jadi makna. Kemudian sekarang ni perkataan itu disusun pula sampai menjadi makna. Maka dia disebut sebagai ayat. Dalam bahasa Arab, ayat disebut sebagai jumlah. Jumlah. Ada yang sebut sebagai kalim. Kalim. Maknanya kalimah, kalim. Maknanya banyak perkataan. Kalim. Ada yang sebut sebagai qaul. Perkataan juga, ayat juga. Tak kisahlah, tapi yang selalu kita dengar adalah jumlah. Baik. Contoh dalam bahasa Melayu, saya baca Al-Quran. Itu contoh ayat. Kan lengkap. Saya ni tadi satu perkataan. Dalamnya ada susunan huruf. Saya baca Quran. Dalam bahasa Arab, ni contoh dia. Macam mana nak baca tu? Ana iqra al-Quran. Ana, hamzah tu kat atas. Jadi dia kena buat di atas. Ana aqra'ul Quran. Saya membaca Al-Quran. Maka ini disebut sebagai jumlah ataupun ayat. Baik. Daripada 12.3 juta perkataan bahasa Arab itu, kan, kita nak fokus sekarang adalah pada 77,430 perkataan dia. Itu apa yang ada dalam Quran. Daripada 77,000 tu kita nak fokus hanya kepada 1,700 perkataan sahaja. Tak banyak. 1,700 sahaja. InsyaAllah kita akan habis kurang daripada 5 tahun insyaAllah. 1,700 je kita nak fokus. Baik. Daripada 12.3 juta perkataan itu, semua itu dia berasal daripada 3 sahaja. Jadi kita tak payah bimbang berapa banyak pun perkataan, dia akan kembali kepada 3 perkara sahaja. Baik, apakah ia? Apakah dia? Dia kalimah setiap perkataan yang mempunyai makna tersendiri bagi pada 3 bahagian. Apa 3 bahagian tu? Isim, fi'il, harf. Inilah dia. Isim, fi'il dan juga harf. Berapa banyak pun perkataan bahasa Arab, 12 juta perkataan tu pun, akhirnya dia hanya akan terbahagi kepada 3 sahaja. Hanya terbahagi kepada isim, fi'il dan juga harf. Isim itu kita sebut sebagai kata nama, fi'il kata kerja, harf adalah kata tugas. Apa makna kata tugas? Macam kata penyambung Ustaz. Sendi. Kata tugas. Sendi. Kata sendi lagi. Arahan tak? Kata tugas tu kata sendi ataupun apa? Kata tugas tu arahan. Macam mana kita nak belajar bahasa Arab, bahasa kita pun kita belum kuasai. Kata tugas ya. Kata tugas dalam bawah tu ada banyak lah. Ada kata sendi, ada arahan, ada larangan, ada kata hubung. Bawah tu ada, bawah harf tu ada banyak lah. Ada bawah kata tugas tu ada banyak.
Tapi dalam bahasa Arab disebut sebagai harf ataupun dipanggil sebagai huruf. Sebagai huruf. Dalam bahasa Arab dipanggil huruf je. Tapi nanti kita akan tengok huruf tu macam mana bentuk dia. Baik. Maka kejap saya nak tengokkan pada iPad ni kejap. Belajar bahasa Arab ya. Dia tak nak connect pula. Baik. Maka dalam banyak perkataan bahasa Arab itu dia hanya akan terbagi kepada 3 sahaja. Kepada isim, fi'il dan juga harf. Dia tidak akan lebih daripada itu. Baik. Kalau saya kata Muhammad, kita nak letak dia dekat mana? Kita nak letak dia dalam isim ke, fi'il ke, harf? Nak letak dia dalam kata nama ke, kata kerja atau kata tugas? Nama. Kata nama. Sebab apa? Dia adalah Isim. dia adalah nama. Baik. Kalau saya sebut perkataan membaca, nak letak kat mana? Kata kerja lah. Kata kerja. Kalau saya kata dengan, nak letak kat mana? Kata tugas. 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 Baik. Tugas. Baik. Isim. Kita nak tengok pada yang pertama. Kita nak tengok kepada isim. Apa itu kata nama. Baik. Isim ialah perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Kata nama, isim iaitu kata nama, ia adalah perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Yang pertama. Yang kedua, kata nama ini, isim, dia tidak terikat kepada masa. Tidak terikat kepada masa. Baik, isim, fi'il, harf ni. Siapa yang tak biasa dengar? Sekejap, saya nak stop share tu, saya nak tengok siapa yang angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa yang tak pernah dengar ataupun inilah first time dengar isim, fi'il dan juga harf. Ada yang kali pertama dengar? Saya tak Unmute ya. Unmute. Boleh unmute lah. Angkat tangan. Unmute dan angkat tangan. Kalau angkat tangan tu berbunyi, boleh unmute lah. Nampak ada banyak yang tak ada ni, tak ada gambar Ustaz. Tak ada gambar tak apa. Kita anggap Hantar mesej tangan aja. yang senyap tu tanda dia faham. Dia tahu. Baik, dalam bahasa Arab dan juga dalam fokus pada bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab, perkataan semuanya dia akan terbahagi kepada 3 saja. Dia akan terbahagi kepada isim, fi'il dan juga harf. Yang ni nanti kita akan banyak kali dengar, kita akan selalu dengar 3 benda ni. 3 benda ni. Isim rasanya untuk kita mudah ingat kita selalu dengar. Kita kalau kelas bahasa Arab tu kan, mesti antara ayat yang kita belajar apa? Masmuka. Ma ismuka. Kita akan baca kan. So ma apa? Ismu nama. Ka engkau. Maksudnya bila kita dengar isim kita ingat kata nama. Isim kata nama. Fi'il Kata kerja. ia juga dah menjadi macam perkataan bahasa Melayu kan. Dah jadi macam perkataan bahasa Melayu, fi'il. Tapi kita kadang guna kau ni jangan buat fi'il lah. Fi'il tu perangai lah. Lebih kurang lah dengan fi'il. Fi'il dia adalah kata kerja. Maksud dia duduk, berjalan, belajar, minum. Itu semua termasuk dalam fi'il, kata kerja. Menunjukkan kepada perbuatan. Perbuatan. Saya tulis kat sini, perbuatan. Apa sahaja perbuatan itu termasuk dalam kata kerja ataupun fi'il. Yang ketiga, harf. Harf. Dia macam nak dekat dengan huruf dalam bahasa Melayu. Kan?
Harf tu macam dekat je dengan huruf. Kalau kita nak sebut huruf pun boleh, tidak ada masalah. Katakan terlupa, kita ingat isim, fi'il ingat. Satu lagi tu tak ingat, kita ingat huruf. Boleh, tidak ada masalah. Nak sebut huruf pun boleh, nak sebut harf pun boleh, tak ada masalah. Mana yang mudah untuk kita ingat. Sebab ni mulanya untuk mudah untuk kita faham dulu. Janji kita sendiri boleh faham. Orang lain tak faham tak apa, janji kita faham. Baik, harf. Harf itu adalah kata tugas. Kata tugas masuk dalam tu kata sendi, semualah. Dengan, daripada, ke, manakala, hingga, kan? Itu semua termasuk dalam harf ataupun kata tugas. Nanti mungkin bila kita dah tengok contoh dalam Al-Quran, mungkin kita akan lebih jelas, lebih mudah kita nak detect apa itu harf. Maksud 3 perkara ni kena selalu ulang. Isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Isim, fi'il, harf. Isim, nama. Ingat je, isim nama. Okey, kata nama. Fi'il, perbuatan. Boleh. Kalau kita tak ingat kata kerja tak apa, ingat perbuatan pun boleh. Tidak ada masalah. Harf, tugas. Kata tugas. Kalau susah sangat nak ingat harf tu, ingat je. Kata sendi, kata hubung, dengan, daripada, sehingga, hingga, manakala, ke atas. Boleh. Tidak ada masalah. Sebab kadang kita nak ingat dalam bahasa Melayu ni pun susah kan. Kata tugas. Kan? Kita pun tak tahu apa definisi kata tugas tu kan. Kata sendi, kita boleh bayangkan lah lebih kurang. Kata hubung, kita boleh juga nak bayangkan. Bila sebut kata tugas, kita macam kata tugas. Apa pun dia kata tugas. Kan? Jadi kita ambil je apa yang kita mudah nak ingat. Baik, 3 ni. Selalu ulang. Yang pertama apa? Isim. Isim. Yang kedua? fi'il. Yang ketiga? Harf. Okey, saya tutup. 12 juta perkataan bahasa Arab. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama apa? Isim. Perkataan. Huruf. Harf. Yang pertama isim. Isim. Yang kedua Fi'il. 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 Yang ketiga Huruf. okey. Boleh kita tutup mata? Saya sebut, lepas tu semua sebut isim. Isim, Isim. fi'il, Fi'il. Harf. isim, Isim. Fi'il. fi'il, harf. PL harf. Isim, Isim. fi'il, harf. Fi'il. Harf. Okay, baik. Isim apa maksud dia? Nama. Kata nama. Saya banyak yang tak unmute ni. Nak dengar. Dengar suara Haji Yaya je. Suara Haji Yaya kena kuat daripada suara Haji Yaya. Yang isim maksud dia apa? Kata nama. Kata nama. Yang kedua fi'il maksudnya Kata perbuatan. Kata kerja. Boleh. Yang ketiga harf maksudnya Pun. Kata tugas. kata tugas. Kalau nak ingat kata tugas nak ingat apa? Kata sendi. Sendi. Kata sendi. Kata hubung. Kata hubung. Nyambung. Kalau tak ingat juga kata sendi, kata hubung, nak ingat apa? Ingat harap. Nyambung. Saya dengar ada orang sebut dengan, daripada. Boleh. Ingat je mana yang mudah untuk kita ingat. Baik. Sendi. Kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab terbagi kepada 3. Yang pertama kata nama. Apa nama dalam bahasa Arab ya? Isim. Yang kedua perbuatan. Apa nama dia? Fi'il. Yang ketiga kata tugas. Harap. Baik. Yang sebutkan yang kedua. Fi'il. Yang ketiga. Harfun. Yang pertama. Isim. Isim. Dengan masuk dalam apa? Harf. Masjid masuk dalam mana? Isim. Saya rasa macam nak sebut nama ni.
Cikgu sekolah ni. Kelawan tua. So ini yang Dah dewasa Piramli. ini yang paling basic sekali kan. Sebab kalau kita tak boleh ingat tiga isim fi'il larut, isim fi'il harf, kita tak boleh bezakan. Nanti ke depan kita akan lebih keliru kan. Jadi baik mula-mula ni kita terus clear tiga ni, biar sampai malangkang tidur mengigau. Tak apa. Biar sampai mengigau. Jadi gila isim Ustaz. Ini bukan gila isim je, dia jadi gila PL dengan gila harf. Isim fi'il harf. Pejabat pos. Isim. Minum. PL. L. Bersolat. PL. Isim. PL. Saya sebut perkataan je kena terus sebut isim fi'il harf, okey? Quran, Isim. Rasul, Isim. Apa dia? baca, PL. daripada, Yang lain jawab lah. Yang jawab. Yang siapa jawab? saya tengok gambar, saya pada gambar ni saya tengok mulut bergerak tak bergerak ni. Nanti saya akan hantar kat laporan pada anak dan cucu masing-masing. Video. Kepada, Tak nampak. Isim. Mekah, Isim. Muhammad, Isim. menulis, PL. Haji Yahya. Isim. Haji Yahya PL jadi. Kacau. Haji Yahya jangan buat PL. Perangai. Jangan buat perangai. Baik, ada tiga basicnya dalam satu kalimah. Kita ada isim, iaitu kata nama. Kita ada fi'il, kata kerja ataupun perbuatan, dan kita ada harf, kata tugas, kata sendi, kata hukum, dengan, daripada. Tak kisah janji kita ingat tiga tu apa dia. Isim, fi'il, harf. Baik. Isim ataupun kata nama. Apa maksud kata nama? Dia adalah perkataan yang mempunyai makna sendiri. Baik. Yang kedua, ini penting. Untuk ingat, tidak terikat kepada masa. Tidak terikat kepada masa. Poin ini penting untuk ingat. Kenapa? Kerana nanti bila kita tadabbur, dia akan beri kita makna yang lebih sikit daripada biasa, daripada terjemahan. Ya. Baik. Sebab kita kena kenal isim, fi'il, harf, kita kena kenal betul-betul. Tujuan kita ini nanti, mudah-mudahan bila kita baca Quran, kita baca terjemahan. Saya harap kita baca Quran, tengok huruf bahasa Arab tu, kita dapat tahu isim, fi'il, harf, dan kita boleh faham, oh Allah guna ini isim, oh Allah bukan guna fi'il, oh yang ni Allah guna fi'il, Allah guna isim. Nanti kita boleh faham kenapa isim di sini, apa makna tambahan yang boleh kita dapat ekstra daripada kita baca terjemahan. Baik, isim dia tidak terikat kepada masa. Tidak terikat kepada masa. Macam stand alone je. Dia stand alone. Dia tak ada memori masa silam. Dia tak ada kenangan masa dulu untuk dia sedihkan. Dia tak ada. Dia tidak terikat kepada masa. Dia tidak ada apa-apa kenangan atau memori. Dia tidak ada past tense. Dia tidak ada past tense. Dia tidak ada present dan tidak ada future. Tak ada present tense, tak ada past tense. Tak ada future tu bukan maksud dia isim ni dia tak ada masa depan. Dia ada. Tak ada future. Setiap kita semua ada masa depan kita. InsyaAllah. Dan kita harapkan masa depan kita semua nanti di syurga, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, contoh isim ataupun kata nama. Allah.
Al-Quran. Nama. Rasulun. Seorang rasul. Kata nama. Al-Muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Takwa. Mu'minatun. Wanita-wanita yang beriman. Semua ini adalah contoh Isim. isim. Apa makna isim? Nama. Nama. Baik. Baik. Tolong setiap daripada kita berikan ataupun cari 3 kata nama dalam Al-Quran. Boleh buka kita punya kamus kita ni. Allah. Saya punya kamus warna biru. Malaikah. Buka kamus kita masing-masing, cari 3 isim ataupun kata nama. Kejap lagi saya akan randomly tanya. Saya juga akan buka dan akan cari. Nanti boleh juga kalau nak tanya pada saya. 3 kata nama. Jangan sebut dulu. Sekejap lagi saya tanya. Saya bagi masa 15 saat. Cukup. Wow. 1 minit. 3. Bukan 30 tau. 3 saja. Jannah. Macam Haji Ahmad Fuad. Saya rasa dia kena cari 6 lah. Haji Fuad tu isteri 3. Dia bukan 3 tak boleh gabung. Dia kena asing. Kan Haji Mahu ada cari yang 6. Kalau isteri tak cari. Kecuali kalau isi suruh cari tu saya tak tahulah. Baik Puan Sabaria, berikan saya tolong 3 kata nama yang jumpa dalam Al-Quran. Ya, pertama. Alhamdulillah. Tu PL pujian. Baik, kita nak cari yang jelas, boleh? Kita cari yang jelas. Ni ya. Ya. Alkitab. Al-Kitabu, okey. Baik. Kejap. Yang dia bilang susah. Al-Mustaqim. Al-Mustaqimu. Dia kurang jelas sikit. Kita nak nama yang memang nama. Dia adalah nama. Nama betul ya. Nak yang nama betul. Okey. An-Nabi. An-Nabi. Malaikah. Okey. 2. Lagi 1. Lepas tu susah nak cari. Rasulun. Rasul. Rasul saya dah sebut. Tak boleh. Dah sebut. Ar-Rahman. Taken. Iblis. Masya-Allah. Baik, Puan Halimah 3. Berikan saya. Saya cuba ya. Boleh? Ada. Nabi. Ustaz. Nabi. Boleh? Sultana. Oh, Sultana. Boleh? Baik, boleh. Tapi kena Lagi jelas satu, lah. Ustaz. Sekarang ni yang dimasukkan Sultan mana? Lagi satu yang tidak. Al-Mulk lah. Alkitab. Alkitab Kitab sudah disebut. Sudah yang tidak. Ya, masjid. Masjid. Maksud dia apa? Masjid, boleh. Terima kasih. Masya-Allah. Baik. Saya software tu senang sikit nak tengok muka. Saya tak dapat speaker. Baik. Siapa nak volunteer dulu nak bagi? Saya cuba. Saya Ustaz, saya cuba. Baik, silakan Puan Rohani dulu boleh? Biar Puan Rohani. Baik. Taraib. Tulang dada. Betul. Dia sekali At-Taraib, tulang dada. Ya. Tengok pada terjemahan tu boleh lah. Baik. Mar'ah maksudnya? Tak jumpa. Tak jumpa. Okay, tak apa. Sadak tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Baik. Mar'ah rerumputan. Rumput. Mar'ah. Okey, baik. Terima kasih Puan Rohani.
Boleh tu video saya tak nampak. Video Itulah tak nampak. Tak on video. Yatin tu, Yatin Wani tu. Kena on belah bawah sekali kiri kot. Ada Itulah. gambar. Ada gambar Memang video. saja tak nak tunjuk gambar kot. Okey. tak dapat nak tu, tak dapat nak pasang. Cuba dia tu ada video stop. Tak apa. Kan takut salah tekan kan terkeluar pula kan. Saya boleh buat Ustaz? Saya cuba ya. Silakan. Syaitan, Baik. Anas, Ada. Akhirah, Jannah. Lebih pula. Oh, masya-Allah. Terima kasih. Haji Mahfud. Saya nak 6 terus. Terima kasih. Jenuh saya mencari tu Ustaz. Allah Akbar. Al-Mu'minun dia tu. Al-Baqarah. Okey. Cuba Ustaz. Dah ada satu daripada isteri. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Boleh. Kan senang, tak payah pergi bawah tu. Al-Baqarah sudah. Habis nama surah je. Al-Imran. Banyak. Kalau masa tu Al-Alaq. Ar-Rahman. Al-Tawbah. Ar-Rahim. Saya cuba Ustaz. Boleh. As-sama langit, As-sama, langit. Baik. wal ardi bumi, Alah sama kita. Bumi. Asana. waladun Waladun. ya. Baik. Al-yaum alihi Masya-Allah. kaumu aduh. Akhirah. Masya-Allah. Banyak. Kita tolong orang lain. Okey, baik. Terima kasih. 3 kata nama. Nanti ada homework juga nanti. Ini yang tanya. Ada homework. Baik, itu tadi adalah apa? Isim. Kata nama. Kata nama dia terikat dengan masa ataupun tidak? Tidak terikat dengan masa. Tidak. Tidak terikat. Dia ada kenangan silam ke? Tak ada. Tidak ada. Baik. Yang kedua, Ustaz, saya. sorry Ustaz. Ustaz cakap tak ada connection dengan masa. Ya, Tapi macam isim al-yaum, sa'ah, itu dia kira isim tapi memang dia tak ada. Itu dah masa dia. Nama dia masa. Betul Ustaz? Baik. Al-yaum, Yalah, hari. terikat dengan masa. Betul. Al-yaum, hari itu adalah Ya. kan. As-sa'ah itu adalah masa. Baik. Ada perbincangan dia. InsyaAllah nanti kita akan sebutkan nanti pada perbincangan isim nanti. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Baik. Kita ambil isim, kata nama. Dia adalah yang tidak terikat kepada masa. Baik, yang kedua, dalam kalimah ada apa dia? Fi'il. Fi'il maksudnya Kata kerja. kata kerja ataupun perbuatan. Baik, fi'il ataupun kata kerja ni dia adalah perkataan yang mempunyai makna tersendiri. Dia sama dengan isim. Setiap perkataan tu dia dah memang ada makna dah. Contoh membaca, kita boleh faham makna dia. Menulis, boleh faham. Berjalan, boleh faham. Yang kedua, dia terikat kepada masa. Dia terikat dengan masa. Sama ada 3. Yang pertama, masa lampau. Past tense. Past tense, masa lampau ni adalah past tense. Bolehkan tulis senang. Masa kini. Sekarang. Present tense. Present sini. Kemudian dia adalah masa hadapan. Future tense. Future. So, perbuatan dia ada 3. Perbuatan yang kita dah buat sebelum ni dalam past, ataupun perbuatan yang sekarang ni kita tengah buat, kita tengah melihat, kita tengah membaca, kita tengah mendengar, ataupun perbuatan yang nanti kita akan buat pada masa hadapan, iaitu apa? Iaitu future tense. cari 3 fi'il dalam Baik, contoh perbuatan qara'a. Dia telah membaca. Kemudian yaqra'u. Dia sedang membaca. Contoh. Ni bagi contoh saja. Baik. Kalau boleh suruh minta tolong cari dalam Quran boleh?
tanpa tengok terjemahan, boleh ke? Bertengok teman. Baik, tak apa. Sebab insya-Allah nanti kita akan bagi macam mana cara kita nak kenal fi'il ni tanpa kita lihat pada terjemahan, insya-Allah. Baik, yang ketiga adalah harf. Harf maksudnya apa harf tadi? Tugas. Kata tugas. Ialah perkataan, dia perkataan juga tapi dia Huruf. yang mempunyai makna tetapi tidak lengkap. Dia ada makna tapi tidak lengkap. Contoh daripada. Kan tapi perkataan dia adalah tidak lengkap. Di. Ke. Sehingga. Manakala. Dia ada perkataan tapi dia tidak lengkap. Dia perlu digabungkan dengan perkataan lain. Baik, contoh dia min. Min maksud dia dari ataupun daripada. Ala atas. Bi dengan. Min pernah dengar tak dalam Quran? Pernah baca tak dalam Quran? Banyak. Pernah. Setiap dari kita pernah baca. Ala pernah baca tak? Pernah. Ala Ibrahim. Ya, contoh lagi. Min aina. Min aina. InsyaAllah. Bi Dengan. Bihi banyak. Selalu baca dalam Al-Quran. Baik, ini adalah contoh 3 iaitu kepada harf. Wow dan 3 ini pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Baik. Sebutkan apa dia kategori yang dia terikat dengan masa. Terikat nama. Fi'il. Dia terikat dengan masa. That's the past tense, present tense. Apakah dia yang tidak terikat dengan masa? Tidak terikat dengan masa. Baik. Fi'il dia terikat dengan masa. Masa bila dia terikat tu? Masa lampau, masa kini, Masa depan. Dia masa depan. Dia lebih kepada macam manusia lah kan. Terikat dengan masa lampau. Dia terikat dengan masa kini kan, dan dia terikat dengan masa depan kan, dia nak capai tu. Terikat. Dia macam politik, Ustaz. Dia macam Allah. Dulu, kini dan selamanya. Dulu, kini dan selamanya. Betul. Itu kalau nak ingat senang pun boleh gitu saja. Dulu, kini, selamanya. Sebab mungkin ada yang dulu tapi tak ada, tak boleh. Hadapan tak ada, Ustaz. Hadapan tak ada. Hadapan tak ada. Dulu, kini dan selamanya. Selamanya present continuous. Selamanya forward betul. Boleh. Mana-mana yang mudah kita nak faham. Jadi 3, past, present dengan future. Dia terikat dengan masa. Baik. Mudhari'. Terikat. Baik, kita nak ambil isim. Kita nak ambil isim. Baik, tadi kita dah tahu kalimah ataupun perkataan dalam bahasa Arab. Banyak-banyak perkataan berjuta-juta, berpuluh juta itu dia hanya terbahagi kepada 3 sahaja, kepada isim, fi'il dan juga kata nama, perbuatan dan juga kata tugas. Baik. Kata nama dia adalah perkataan yang tidak terikat dengan masa. Baik. Yang kedua fi'il, perbuatan dia adalah perkataan yang terikat pada masa. Sama ada masa lampau, masa kini, sekarang dan masa depan. Ataupun masa depan. Yang ketiga, harf dia adalah perkataan yang perlu digabungkan dengan makna yang tidak lengkap. Perkataan yang lain kerana dia tidak digabung dengan perkataan lain. Makna yang tidak lengkap. Baik. Kita nak pergi nak tengok pada isim. Nak tengok pada isim. Masuk isim apa? Kata nama. Masuk isim adalah kata nama. Baik. Macam mana
nak tahu itu adalah kata nama ataupun tidak. Ada dua cara. Ada alif lam. Dua cara kita nak kenal. Itu adalah isim. Itu adalah kata nama ataupun tidak. Baik, yang pertama. Alif lam. Yang pertama. Al. Semua tu sebut dah. Tak laju sangat. Nanti ada yang tak tahu lagi. Ivan ni. Bukan. Cara kenal isim. Alif lam. Baik, yang pertama. Kita lihat pada Awal. makna. Kan? Kita lihat pada makna perkataan tu. Kita tak tahu apa benda isim ni, apa benda isim. Tahu isim kata nama, tapi bila baca Quran tu mana satu isim, mana satu lah isim ni tak kenal. Maka cara nak kenal yang pertama, lihatlah pada makna dia, pada terjemahan dia. Kan? Contoh saya sebutkan Mekah. Kita semua tahu dia adalah isim. Madinah. Isim. Masjidil Haram. Isim. Tahu adalah isim. Muhammad Faiz. Isim. Semua tahu adalah isim. Kita tahu sebab kita tahu makna dia. Makna perkataan tu kita tahu. Kan? Kalau saya sebutkan masjid, dia isim ke fi'il? Isim. Isim. Walaupun dia ditulis dalam bahasa Arab mim, sin, jim, dal, Masjid. tapi kita semua tahu dia adalah isim. Kenapa? Sebab kita tahu makna dia. Kan? Kita tahu makna dia. Saya sebutkan musalla, isim fi'il harf. Isim. Macam mana kita tahu dia isim? Makna. Kita tahu makna dia. Kita tahu musalla tu walaupun dalam bahasa Arab Kita kenal. lam, ya, alif maksurah. Kita tahu musalla tu adalah tempat solat. Tempat solat dia adalah kata nama, dia adalah isim. Walaupun kita tak tahu, tak faham pun bahasa Arab tu apa benda. Kan? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, cara kita nak kenal isim adalah katakan nak kenal isim dengan makna. Oh, tapi saya tak ada Quran terjemahan. Saya biasa baca Quran, saya tak guna Quran terjemahan. Saya guna Quran yang tak ada terjemahan. Jadi macam mana kita nak kenal isim itu? Alif lam. Tanda-tanda. Ada tanwin. Semua dah keluar. Tanwin. Kita melihat pada Tanwin. Tanda. kita lihat pada tanda. Sebab kan kita kan kita tak ada basic bahasa Arab, kita tak tahu pun. Kita tengok perkataan ni semua sama je. Isim, fi'il, harf sama je nampak perkataan semua. Alif, mata, sa, jim, huruf semua sama. Tak ada nampak beza pun kat kita. Nak tengok pada terjemahan, tak ada terjemahan ni. Tak ada terjemahan. So kita lihat pada, kita guna cara kedua kita nak kenal isim itu dengan kita lihat pada tanda-tanda dia. Tanda-tanda. Mudah untuk kita kenal apa itu isim. Baik. Tanda-tanda isim. Isim dapat dikenali dengan beberapa tanda. Dengan beberapa tanda. Yang pertama, didahului. Keluar dah. Alif lam. Didahului oleh alif lam. Sama ada alif lam qamariyah ataupun alif lam Qamariyah. tak sah mana-mana. Qamariyah ke, Syamsiyah ke, Zainab ke, tak kisah mana-mana. Janji kat depan dia apa? Alif lam. Alif lam. Baik, contohnya Ar-Rasul. Ar-Rahman. Al-Kitabun. Ar-Rasul. Saya bagi contoh ni Ar-Rasul. Macam mana saya kenal ini adalah perkataan isim? Alif lam. Alif lam. Lihat pada tanda dia ada apa? Alif lam. Alif lam. Mungkin kalau kita lihat Ar-Rasul pun kita dah tahu maksud dia Rasul. Kita dah tahu dah. Tapi kita nak confirmkan lagi. Ini betul ke ini isim? Kita lihat tanda dia ada alif. Alif lam. Alif lam. Baik. Yang kedua, Al-Quran. Kita dengar aja Al-Quran, kita tahu dah ini confirm isim. Confirm kata nama. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah makna dia apa benda.
Quran. Tapi kita nak confirmkan lagi, betul ke ini memang isim, memang kata nama. Apa tanda yang ada pada perkataan ini? Alif lam. Ada di situ, ada alif lam. Baik, 1 minit. Tolong carikan 3 kata nama ataupun 3 isim yang dimulai dengan alif lam. Al-Mu'minun. Satu minit. Al-Nas. Ar-Rahman. Al-Kitab. Tolong cari, bolehlah. Al-Kitab. Al-Tariq. Mula dengan alif lam. Baik. Silakan puan yang sebut Alkitab tadi. Al-Kitab. Alkitab. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Baik. Al-Kitabu. Kenapa pilih Al-Kitabu? Lain tahu makna dia. Isim ke fi'il ke harf? Dia adalah isim. Selain Isim, daripada macam tahu makna dia, dia ada bermula dengan alif lam. mula dengan alif lam. Baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, pun kita kenal kita tak maksud dia. Alif lam. Tolong carikan 3 perkataan isim yang mula dengan alif lam yang kita tak tahu makna dia. Al-Mu'minun. Zalimin. Al-Mu'minun. Yang kita tak tahu pun makna dia. Lagi bagus kalau kita tak pernah dengar pun perkataan tu. As-Sufaha. 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 Al-Habbi. As-Sufaha. Macam mana tahu dia adalah dia isim fi'il ke harf? Alif lam. Alif lam. Dia isim, kenal dia dengan dia ada alif lam. Tengok terjemahan tu maksud dia as-sufaha maksudnya apa? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Al-Muflihun. Kita Al-Muflihun. tengah nak belajar bagi contoh orang yang bodoh. Al-Azim pun Ustaz. Ada juga. Asama Ustaz. Asama Al-Di. Al-Qurba. 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 Baik, dia isim fi'il harf. Isim. Macam mana kenal dia isim? Dia ada al di depan. Dia ada al di depan. Baik. Terima kasih. Puan tu Kamarul Aini. Boleh unmute? Tu mute. Boleh unmute tak? Hilang tu kamera. Tolong unmute. Tu mute tu. Tekan kat gambar yang mikrofon tu. Aini tahu tu. Sebelah gambar video tu ada gambar satu lagi ikon tu. Ikon di sebelah video. Ustaz panggil siapa? Kamarul ke Nurul? Kamarul. Sementara tu Kamarul, saya Puan Nurul Aini lah. Allah tersilap cakap. Memang niat tadi memang nak panggil pun. Sibuk. Ustaz, Asyam matahari. Asyamsu. Asyamsu matahari. Tanda dia kita kenal dia isim alif lam. Baik. And then al-yamini. Macam mana tahu dia isim? Alif lam. Baik, lagi satu. Al-shimal. Baik. Alif lam. Baik, terima kasih Puan Nurul Aini. Al-Kahfi punya surah. Ustaz dah jumpa dah. Okey, baik. Silakan. Boleh. Okey, pertama As-Sama. Macam mana dia tahu? Macam mana tahu? Alif lam. Al-Jamalu. Baik, macam mana tahu alif? Macam mana tahu alif lam? Al-Khiyat. Baik, terima kasih. Puan Nur Asihan. Anas. Aduh, pandai. Anas. Silap lah tanya. Al-Bab. Al-Qaum. Al-Bab tu alif lam tu termasuk memang nama dia Al-Bab. Alif lam. Al-Bab ada alif lam. Alif lam tambahan lah. Nama dia memang satu nama tu Al-Bab. Tapi dia Al-Bab dia bagi makna dia Ustaz pintu gerbang. Al-Bab. Pintu. Gerbang. Babun. Pintu. Baik, saya nampak ni dekat nama tu tulis Syarifuddin. Boleh ke?
Baik, silakan yang pertama perkataan. Dia bagi Rosyam tu. Tak dengar suara. Tak dengar. Suara tak dengar. Kuat sikit. Dia. Okey, dengar sikit. Kuat lagi sikit lagi. Al-Aladiyah. Al-Alaniyah. Baik. Macam mana tahu di isim? Alif lam. Baik, yang kedua. Sun. Baik, macam mana tahu di isim? Dan memang maksud. Baik. Baik, satu lagi. Baik. Al-Solihin. Ustaz, betul? Baik, terima kasih. As-Solihin. As-Solihin. Baik, macam mana tahu dia isim? Alif lam tu. Alif lam tu depan, betul. Confirm. Jangan ragu-ragu lagi. Confirm dah, tengok ada alif lam. Baik, lagi dua. Mana boleh satu je, lagi dua. Jawab buat lagi dua. Nampak je alif lam, tak payah fikir panjang. Macam tadi Puan Sawan kata, Alhamdu. Al-Manna. Alhamdu. Baik. Al-Manna. Al-Manna. Baik, macam mana tahu dia isim? Alif lam. Alif lam, baik. Lagi satu perkataan. Al-Ijl. Al-Ijl. Al-Ijlah. Baik. Baik. Macam mana tahu dia isim? Alif lam juga. Alif lam juga. Baik, lagi satu boleh? Alif Fir'aun boleh Ustaz? Ya? Alif Fir'aun. Ali Fir'aun. Boleh. Ali Fir'aun. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ali keluarga dia boleh lah. Untuk tanda yang kita tengah nak cari ini boleh ke tak boleh? Ada alif dalam. Tak boleh, tapi kalau ahli Fir'aun tu, member Fir'aun tu boleh lah. Kalau berdasarkan kita nak kenal dia ikut cara makna, boleh. Sebab ahli Fir'aun tu maksud dia ahli keluarga, golongan, geng Fir'aun boleh. Tapi kalau kita nak cari ikut tanda yang sekarang kita tengah cari ni, iaitu alif lam, tak boleh. Alif lam itu tidak bersambung. Dan alif itu dia ada atas dia yang macam berombak tu. Yang macam berombak tu kan. Itu tanda panjang. Al-Haq. Al-Haq. Al-Haq boleh. Al-Haq. Baik, terima kasih. Saya nak tanya Ustaz. Ya, saya silakan. Okey, kalau macam Al-Jibal tu ataupun Al-Ibil, jelaslah kan? Ya. Itu adalah isim. Ya, saya. Kalau Zikri. Zikri. Zikri dengan Al-Kubra. Dengan Al-Kubra. Al-Kubra. Ke Kubra sahaja? Sebab macam ayat ni, Allazi yaslanna naral kubra. Narol Kubra. Al-Kubra tu ada alif lam di depan. Jadi ada alif lam tu, adakah isim lah? Ya, ada alif lam isim. Ada alif lam dia insya-Allah confirm isim. Al-Lazi? Al-Lazi pun isim. Orang-orang yang isim. Al-Lazi harf. Baik. Orang-orang yang Dia bukan izhar. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Senang. Al-Mujahi apa? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Al-Qalam. Boleh. Tak boleh cuba lagi ke? Boleh. Al-Anhar. Al-Anhar. Itu lagi Al-Akhirah. Al-Akhirah. Baik. Lagi Al-Malaika dah udah. Sekejap. Al-Ashqa. At-Tolin. Al-Mu'minun ya boleh. Al-Mu'minun. As-Saffat. As-Saffat. Baik. Dia macam Piramli tu. Disebut dia tu wal fadang fasiru. Beza apa Al-Jabal dengan Al-Jibal?
Al-awalin nawal akhirin kan ya? Awal di akhir. Awal dan al-awwalin, al-akhirin boleh. Al-jabal dan al-jibal boleh. Semuanya dengan alif lam. Baik, Jadi kalau isim ni tak semestinya benda lah Ustaz Isim kalau kita terjemah dalam bahasa kita, dia adalah kata nama. Untuk mudah kita dapat dia adalah kata nama. Al-azab. Tapi of course dia bahasa kita dengan bahasa Arab ada sedikit perbezaan. Jadi ini adalah tanda-tanda yang mudah untuk kita kenal. Yang pertama dia, kita nak tengok pada makna. Kalau kita tahu makna dia, tapi yang kita nak fokus sekarang adalah kita nak kenal tanda-tanda dia. Sebab kita sekarang ni fokus, kita nak belajar biar kita boleh baca Quran lepas ni. Kita tak payah tengok terjemahan. Kita nak fokus sampai situ. Sampai kita boleh baca Quran, tak payah tengok terjemahan. InsyaAllah. Jadi kita nak kena kenal. Sebelum kita tak tahu lagi perkataan tu apa makna dia, kita nak kenal dulu tanda-tanda dia untuk mudahkan kita nak cam dulu. Dia isim ke, fi'il ke, harf. Kita kena kategorikan dia dulu. Lepas tu baru mudah. Next step kita nak buat apa sehingga kita dapat dia punya makna dan apa dia membantu kita dalam nak tadabbur insya-Allah. Baik, tanda pertama adalah Ustaz dalam Fatihah tu je ada 3. Ustaz lebih pada 3. Dalam Fatihah lebih daripada 3 al dia. Yes. Betul. Ustaz, nama-nama surah Ustaz? Nama-nama surah semua. Asalkan dia ada alif lam. Nama surah. Lagi senang. Al-Hajj. Tapi kita nak cari yang dalam surah itu sendiri. Dalam surah sendiri. Ini untuk kita kenal lah. Tak kisah ke mana-mana pun. Asalkan depan dia al, semuanya itu adalah isim. Kalau kita jumpa kat luar pun kita nampak Al-Ihsan. Kedai sukan tu kan. Ada al depan dia. Al-Hamid. Semua Al-Hamid. Baik. Hari ini kita dah lihat pada kalimah perkataan. Saya stop share perkataan dalam bahasa Arab. Berapa banyak pun perkataan itu dia terbahagi kepada berapa? 3 sahaja. Baik, yang pertama Isim. Yang kedua fi'il. Yang ketiga apa maksud isim? Kata nama. Apa maksud fi'il? Kata kerja. Perbuatan. Kata kerja ataupun perbuatan. Apa makna harf? Kata tugas. Kata sambung. Menyambung ayat. Kata tugas tu besar dia, bawah dia tu ada kata hubung, kata sendi, dengan daripada, tak kisah, ingat mana yang mudah untuk kita ingat. Baik, isim ataupun kata nama terikat dengan masa ataupun tidak? Tidak terikat dengan masa. Fi'il Terikat dengan masa. ataupun tidak? Masa lampau, Dengan masa. Sebutkan masa lampau, masa kini, masa hadapan. Itu fi'il madi present dan future. Malam hari ni esok. Sebut dalam bahasa Inggeris sebab saya tak faham bahasa Melayu. Esok masih ada. Betul tu belajar bahasa Arab dengan bahasa Inggeris sekali. Betul. Saya dulu belajar bahasa Inggeris dengan terjemahan Quran bahasa Inggeris. Baik, yang ketiga harf ataupun kata tugas. Dia itu predikat Ustaz. Ada sebutkan predikat. Junction. Ada sebut sebagai partikel, macam-macam. Tapi kita ambilkan sebagai kata tugas sebab itu yang besar dia. Yang bawah tu semua jenis-jenis dia banyak dia. Nanti boleh Google lepas ni apa dia kata tugas. Baik. Isim, kata nama. Bagaimana cara kita nak kenal dia? Ada dua. Yang pertama, katakan tak faham makna dia. Quran tu ada alif lam. Tanda. Tanda. Baik. Tanda. Isim yang pertama. Apa dia? Alif lam. Dia didahului oleh alif lam. Dia didahului alif lam kat depan, jangan alif lam kat belakang. Jibalu tu alif lam kat belakang. Dia didahului lam belakang. Dia kena dekat depan. Jangan terbalik pula. Jibalu alif lam kat belakang. Kak Eddie, dia kena didahului oleh alif lam. Satu dulu tanda yang kita dapat
nanti kita akan lihat ada 5 tanda kesemuanya. Ini tanda yang pertama. Kalau boleh setiap daripada kita nanti tolong cari lagi 5 tanda isim yang bermula dengan alif lam. Boleh hantar dekat grup, tapi kalau malu nak hantar kat grup, boleh direct hantar dekat saya. Tidak ada masalah. 5 isim bermula dengan masuk Ustaz dalam grup. Baik. Ada grup nanti saya akan cari nama. Ada. Nanti saya masukkan. Orang ini bahasa Arab Kena bahasa Arab. Oh, belum ada grup lagi. Nanti Tak, ada grup. Tapi ada yang tak masuk lagi, yang baru tak masuk. Baik. Boleh. Nanti saya akan 5, boleh hantar dalam grup atau boleh hantar pada saya personally, insya-Allah 5 isim yang bermula dengan alif lam. Saya hafalkan dulu hari ini, kita kena ingat 3 isim fi'il harf, isim fi'il harf, isim fi'il harf. Dan tanda isim nanti kita akan lihat 5 tanda. Kita ambil yang pertama, tanda dia adalah alif lam. Bermula alif lam. Dia bermula dengan alif lam, didahului oleh dengan alif lam. Dia dahulu. Baik, tulis itu Rumi saja. ke tulis Jawi Ustaz? Tulis Rumi kan bagi tulis Arab. Tulis tulis Arab, kita belajar. Jawi. Tulis Arab. Tulis Jawi. Tulis Jawi. Tak ada Jawi. Kalau dekat telefon tak ada Jawi, tulis atas kertas tu snap. Snap. Snap yang dah tulis atas kertas, jangan snap satu muka surat tu. Snap satu muka surat, senanglah kerja saya je. Baik, itu saja saya kongsikan hari ini. Kita hafalkan 3 itu isim fi'il harf, apa makna dia. Kita ambil tanda yang pertama untuk isim iaitu alif lam. Kita hafal betul-betul. Cari nanti latihan hantar. InsyaAllah daripada mula ni kita nak sentiasa ulang-ulang, kita nak ingat supaya ke depan bila ada bertambah, kita tak rasa terbeban nak kena ingat banyak. InsyaAllah. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya, tak ada maksud di sini. Nanti boleh WhatsApp saya personal, insyaAllah. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.